hak sanding-sanding ada, kan? Hak pengantin perempuan, kan? Pakai gencu semua, mata buat eyeshadow macam traffic light ada, kan? Pejam merah, klik kuning, kan? Lagi buka baru hijau jalan. Pengantin hak lagu tu pak kaki mengaji tu. Kadang-kadang hak pengantin lagu tu hak ni kaki mengaji juga. Lepasan Universiti Islam. Jantan pakailah rantai sikit, bagi macam pengantin. Semua hidup sekali, dia kata apa salah masuk neraka orang lelaki pakai rantai. Kan selalu sekali-sekali masuk neraka. Dia kata tak apa, lepas hak ni kita taubatlah. Ingat neraka tu, ya, ada share partner kot, boleh jual saham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pertama sekali kita panjatkan puji pada Allah Subhanahu wa taala dengan inayahnya, pertolongan daripada Allah. Allah berikan kepada kita ketentuan yang baik. Dan Allah kurniakan kepada kita kebaikan demi kebaikan. Yang paling kita khawatirkan, yang kita takutkan, kebaikan itu dicabut oleh Allah. Sebab kita sebagai hamba Allah, kita takkan mampu buat baik jika tidak ada rahmat Allah. Kita sebagai hamba Allah, kita takkan mampu meninggalkan kejahatan jika tidak ada rahmat Allah. Dan Allah tidak akan memandang, tidak akan sekali-kali memandang apa yang ada pada kita. Allah tak pandang kita alim, Allah tak pandang kita kaya, Allah tak pandang kita pangkat besar mana. Tapi yang Allah pandang adalah diri yang baik. Kita boleh tak jadi orang baik? Dengan adanya ilmu, kita jadi orang baik. Dengan kita ada harta, kita jadi orang baik. Dengan kita beramal saleh, kita jadi orang baik. Bukannya, ya, dengan ada ilmu, kita bertambah kejahatan. Dengan kita kuat beramal, kita bertambah kejahatan. Dengan kita bertambahnya pangkat dan kuasa, kita bertambah kejahatan. Jahat ini selalu orang lupa tentang kejahatan batiniah. Ya. Kejahatan batiniah. Saya tak mencuri, Ustaz. Ya. Saya tak tinggal semayang, Ustaz. Tapi kejahatan batiniah. Apa dia? Kibir, sombong. Sampai Nabi pesan dengan kita, tidak akan sekali-kali akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah akan sombong dan riak. Zarrah ini ulama tafsirkan dia besar mana, tuan-tuan? 1 biji pasir yang dibahagi kepada 1000. Agak-agak ada tak sebesar itu sombong dalam diri kita? Kalau ada, maka Nabi kata, la yadkhulul jannah, maka tidak akan sekali-kali masuk syurga. Tak banyak pun tuan-tuan sombong ni yang Nabi pesan dekat kita. Kenapa? Sebab ya, kita dididik dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita supaya jadi insan yang baik. Kalau kita lihat diri kita, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, boleh kata tak ada. Sifat orang beriman, kalau kita tengok, sifat tu tak ada kat kita. Sifat hamba Allah, kalau kita tengok, tak ada kat kita. Kalau 10 yang disebut, mungkin 1. Kalau dalam ayat, orang tanda orang yang beriman yang Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhi
bahawasanya orang yang beriman apabila disebut nama Allah, dia dengar nama Allah, pada ketika itu hati mereka ini gemetar. Dia tanya dari kita. Setiap kali kita dengar asma Allah, kita rasa apa? Kosong. Bila kosong, siapa kita? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran macam tu. Bahawasanya. Mana orang lain tak boleh bersifat dengan sifat itu. Orang yang beriman itu, ini kata Allah dalam Quran. Bila disebut saja nama Allah, hati mereka ini rasa wajilat. Wajilat ini gemetar, khasyah. Kemudian Allah sebut lagi dalam ayat seterusnya, wa iza tuliyat, dibacakan alaihim, atas mereka ayat Allah. Kesannya zadathum imana. Iman dia makin bertambah. Bertambah. Kita mengaji, kita tahu tapi kita tak percaya. Saya bagi satu contoh macam ni. Kita mengaji sifat 20. Allah wajib bersifat baqa. Mustahil Allah bersifat fana. Cakap Melayu dia macam ni. Wajib Allah bersifat kekal. Dan mustahil Allah bersifat binasa. Maknanya pada Allah kekal. Selain Allah binasa. Kita tahu, tapi kita percaya tak? Saya percaya, Ustaz. Baik. Saya tanya dari saya dan saya tanya tuan-tuan. Kita sayang yang mana lagi? Kita sayang yang maha kekal ke? Kita sayang hak binasa ni? Kita tak boleh tipu Allah Ta'ala. Sebab Allah tahu apa yang di dalam hati kita dan pegangan kita. Kita tak boleh. Kita boleh tipu orang, tuan-tuan. Hebat kot mana kita boleh tipu orang. Kita sayang yang mana? Kita ligan yang mana? Kita kejar yang mana? Selama ini kita kejar yang maha kekal ataupun kita duk sibuk 24 jam dengan perkara yang binasa. Kita lebih yakin yang mana? Kita lebih yakin kepada yang maha kekal atau kita lebih yakin kepada yang binasa? Ini soal akidah. Bukan soal ilmu. Ilmunya semua orang ada. Yang Allah wajib bersifat dengan sifat baqa. Ilmu saja tidak selesai. Sebab besok di akhirat yang akan ditanya oleh Allah kepada kita, oleh malaikat Zabaniyah tentang akidah. Siapa Tuhan kamu? Maka di dalam hidup ini, jika kita mensyirikkan Allah pada sifatnya, pada perbuatannya, pada zatnya, kita gagal. Sebab itu, kita kena muhasabah diri kita di mana kita. Bagaimana akidah kita. Bagaimana yang kita telah buat dalam kehidupan kita. Bertepatan tak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ustaz, saya zikir. Zikir, jika cuma zikir, dia jadi pahala. Tetapi zikir, jika dia jadi akidah, dia jadi pegangan. Kita zikir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Orang panggil zikir hawqalah. Tapi kita pegang tak? Yang kita ni tak ada daya dan upaya nak buat baik dan meninggalkan kejahatan, melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi tak akidah. Ataupun kita kata, aku boleh buat semua benda. Aku ada duit, aku boleh buat. Aku ada kuasa, aku boleh buat. Aku tahu, aku boleh buat. Jadi zikir hanya jadi zikir, tidak jadi akidah. Ketika zikir tidak jadi akidah, kita telah bersepakai dengan sifat Allah Ta'ala. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Kita tak sedar. Aku berdiri dengan kaki aku sendiri.
Bila kita ada duit, kita kata aku boleh buat. Betul kan? Ada duit boleh buat. Orang kata hang boleh lah, hang ada duit boleh sedekah. Betul kan? Boleh lah hang badan gagah, boleh pergi masjid. Betul kan? Badan kita sihat. Boleh kan angkat takbir pukul 4:30 pagi. Fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Betul kan? Dan banyak perkara yang Allah tunjukkan kepada kita dan kita tak mau ambil tahu. Sehingga kita bertuhankan diri kita sendiri. Jadi kita bertuhankan diri kita. Kita bertuhankan nafsu kita. Kita bertuhankan harta kita. Kita bertuhankan kedrat kita. Dan kita terlupa dengan kalimah syahadah La ilaha illallah. Kita tak sedar. Kita tak cakap tapi kita buat. Kita tak cakap tapi kita buat. Ada orang lain dia cakap. Kita tak cakap tapi dia buat. Orang kafir dia cakap, dia buat. Dia lawan Allah, dia cakap dan dia buat. Dia lawan Allah. Kita tak cakap tapi kita buat. Yang ni yang kita kena berhati-hati. Maka ketika ilmu itu, kita kena tanya, kita mengaji sebab apa? Sebab ada masa kosong, dia jadi pahala. Sebab apa? Sebab aku nak pandai. Kita boleh pandai. Sebab apa aku mengaji? Betul orang dulu, dia pesan kat kita tu pendek lah. Apa-apa kalau nak buat, jangan lupa. Ilahi, anta maksudi waridhaka matlubi. Tuhanku, aku buat semua benda ni kerana engkau. Dan kau nak apa? Waridhaka matlubi. Yang aku tuntut, aku nak engkau redha aku, ya Allah. Dengan jalan ilmu ni, mudah-mudahan engkau redha aku, ya Allah. Maka siapa yang Tuhan redha? Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasya rabbah. Rupanya dengan jalan ilmu, maka kita dapat menjadi hamba Allah yang dikehendaki Allah sehingga dikurniakan natijah ilmu. Apa natijah ilmu? Takutkan Allah. Makin kita mengaji, semakin kita takutkan Allah. Semakin kita mengaji, kita semakin tunduk dengan Allah. Semakin kita mengaji, semakin kita menjaga antara hubungan kita dengan Allah. Ini kalau aku buat benda ni, Allah Ta'ala marah aku. Kalau marah aku tak ada upaya dah. Cukup kalau Allah tahan sikit urat daripada kaki aku tak boleh jalan. Cukuplah. Aku tak boleh lawan Allah Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama, kita rasa kita mampu boleh lawan Allah. Dalam masa yang sama, kita rasa ilmu kita boleh lawan Allah, harta kita boleh lawan Allah, dan kita terlupa. Kesihatan yang Allah bagi ni, kita ingat kita punya. Kita jaga-jaga pagi tadi, sihat aku. Jangan kita duk bongkak macam tu. Jangan kita duk belagak macam tu. Kita bangun pagi, kita diberikan kesihatan adalah kurnia daripada Allah, kehendak daripada Allah. Kita tak akan mampu, tuan-tuan. Kita ada duit, kita boleh pergi farmasi, kita mampu beli ubat, tapi kita tak mampu beli sihat. Carilah sihat di hospital, kita tak akan dapat jumpa sihat. Carilah sihat di farmasi, kita tak akan mampu beli sihat. Tapi kita mampu beli ubat. Dan kita tak mampu nak beli sihat. Sebab itu, apabila kita mula lupa dengan Allah Ta'ala dan kita pegang dengan diri kita selama hidup, besok kita tak boleh jawab, Allahu Rabbi. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata,
Orang yang takutkan Allah, dia ada 5 tanda dalam diri dia. Kita mengaji ni sebenarnya kita berharap supaya kita jadi orang yang takutkan Allah. Kenapa kita nak Allah? Kita nak jadi orang yang takutkan Allah supaya Allah redha kita. Kalau Allah tak redha kita, tak guna hidup, tuan-tuan. Allah bagi kita pengajaran dalam masa 2-3 tahun ni. Tak ada satu orang yang mampu menghalangnya. Kita hebat tak kau mana, tak ada siapa mampu halang. Tak ada siapa mampu halang. Ya. Sampai masjid, surau tutup, siapa mampu buka? Kunci kat kita. Siapa mampu buka? Sampai satu peringkat masa dulu, masjid tutup. Siapa mampu buka? Tak ada seorang mampu buka, padahal kunci ada kat dia. Boleh? Kalau kita nak buat degil kita buka. Tapi jika tidak dibenarkan oleh Allah, tidak ada dalam kehendaknya, maka ketika itu tidak akan berlaku. Ni Allah tunjuk kat kita. Tetapi kita tak sedar, dan masyarakat tidak mahu sedar tentang kebesaran Allah. Ini yang Allah sebut dalam Quran. Summum bukmun umyun ila al-akhir al-ayat. Pada ayat yang lain, mereka ni, kata Allah, mereka ni bukan buta pada mata, tapi buta pada mata hati. Mata celak, tapi hati mereka ni buta, tak nampak tentang apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Apa kata Sayyidina Uthman ibn Affan? Khamsun hunna alamatul muttaqina, awwaluha alla yujalisa illa man yuslihuddin ma'ahu wa yaghlibul farja wal lisana wa idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yaraahu wabalan wa idza asabahu syai'un qalilun minad din igtanama zalika wa yamla'u batnahu minal halal khawfan ay yukhalitahu haramun wa yara an-nasa kullahum qad najaw wa yara nafsahu qad halakat. 5 perkara yang merupakan tanda orang yang bertakwa. Pertama, tidak bergaul kecuali dengan orang yang boleh memperbaiki agamanya dan memelihara kemaluan dan ucapannya. Orang bertakwa, dia akan cari kawan dia di kalangan orang saleh, orang yang baik. Jika kita berkawan dengan dia, kita beroleh kebaikan. Tengok kawan kita, tengok sahabat kita. Ni Nabi didik kita. Orang yang berada di samping Nabi, semua jadi orang baik. Kita kena tengok. Ustaz, alhamdulillah, saya dapat kawan saya ni, alhamdulillah, ngaji tiap-tiap malam. Jangan tengok mengaji ya. Mengumpat berhenti tak lagi. Kalau balik-balik mengaji kata kat orang tak guna. Mengaji tiap-tiap malam, kata kat orang tiap-tiap malam, tak mau. Ilmu tu jadi sampah. Semakin kita ada ilmu, semakin kita jadi orang saleh, maka kehidupan kita akan berubah. Sebab itu Nabi kata apa? Manusia ni, orang ni, ketika bertambah umurnya, bertambah keberkatan hidupnya dengan tanda bertambah kebaikan dia. Maknanya, semakin dia tua, semakin dia jadi orang baik. Pasal apa dulu dia ni macam ni? Lah, lain lah. Pasal nak kalau kita jumpa kata setengah orang,
Dia ni koi baik lah. Dia tak macam dulu dah. Maka Nabi sebut perkara ni. Orang yang barakah, bertambah umurnya, bertambah kebaikan dia. Maka bertambah dia tua, bertambah dia jadi orang baik. Bertambah baik, bertambah baik. Maka pada tatkala itu Nabi nyatakan kepada kita tentang keberkatan umurnya, keberkatan hidupnya, keberkatan dirinya. Kita nak cari itu ya. Kita nak cari apa entah. Nak cari duit sampai dulu tak habis-habis, tak sudah. Cari-cari habis, cari-cari habis, cari-cari habis. Bila nak berhenti cari? Ada. Cari nama. Cari pangkat. Tak ada. Lah pangkat 3 tahun sekali orang tak pilih kita habis. 5 tahun sekali orang tak pilih kita habis. Cari apa? Cari keberkatan. Barakah pada ilmu, barakah pada rezeki, barakah pada hidup. Ketika hidup kita barakah, ilmu kita barakah, dan apa yang kita buat barakah, ketika itulah kita di dalam rahmah Allah. Itu guru saya pesan dulu. Ditanya murid dia, hampa nak masuk syurga tak? Dia kata, siapa tak mau? Semua orang nak masuk syurga. Dia kata kalau nak masuk syurga, hang kena berusaha untuk memiliki sifat ahli syurga dalam dunia. Ada tak dalam Quran sifat-sifat ahli syurga? Kalau dia kata kita langsung tidak berusaha untuk memiliki sifat-sifat ahli syurga dalam dunia, maka seolah-olah kita tak mau masuk syurga. Anak kita nak masuk universiti, tentu kena cukup syarat. Dia nak dandang. Kita nak ambil kos apa? Bidang sains. Bidang apa? Kita kena ada syarat dia. Ada subjek dia yang kita kena skor. Tapi kenapa kita nak masuk syurga, kita tak skor benda-benda yang Allah jelaskan kepada kita? Kita buat tak reti ya. Jadi sebenarnya kita nak masuk syurga kan? Kita tak mau masuk syurga. Ke kita saja-saja je cakap, orang tanya jawab lah. Nak masuk syurga ke? Mau. Daripada kita tanya lagi, aku jawab macam tu lah. Tapi sifat ahli syurga itu tidak ada di dalam diri kita. Maka besok apabila kita balik menemui Allah, boleh tak kita jadi ahli syurga? Sebab sifat tu tak ada. Semasa kita hidup, segala kriteria itu tidak ada di dalam diri kita. Kita kena jaga-jaga tuan-tuan. Guru kami dulu, dia pesan mudah. Kata tak mau masuk neraka, tapi sifat ahli neraka ada kat hang. Kata tak mau masuk, tapi sifat ahli neraka ada kat kita. Duk hasad lagi, duk kata kat orang lagi, duk sebar fitnah lagi. Dan rajin-rajin duk share-share WhatsApp punya cerita pun tak betul. Sifat ahli neraka apa dia? Jadi yang kita buat selama hidup ni sifat ahli syurga ke sifat ahli neraka? Sama-sama jiran sebelah-sebelah rumah duk bercakap lagi, bergaduh lagi. Itu ahli syurga ke ahli neraka? Jadi kita nak duduk di mana? Sebab dunia ni selesai, habis-habis selesai. Akhirat tak. Hutang dalam dunia, rasa tak mau bayar, pindah daripada Menjung. Orang tak boleh cari dah, betul tak? Carilah, duduk kampung-kampung. Malas duduk Menjung, tak kira orang cari, duduk Manung. Dia dah. Sama agak. Cuma Nung dengan Jung. Duduk celah kampung mana-mana, orang tak boleh. Akhirat tak boleh. RM1 cukup. Orang cari. Cari sebab apa? Sebab nak lepas daripada neraka Allah. Sehingga ada riwayat mengatakan RM1 potong amalan 40 tahun.
Tu kalau RM1, kalau hutang RM10 macam mana? Cari mana amalan 40 tahun? Hidup 50 tahun, mengumpat 200 kali. Cari mana? Cari mana? Kata ke orang, tak berhenti. Kata adik-beradik, kata kawan-kawan, kata orang surau sama orang surau, duk kata. Orang masjid sama orang masjid, duk kata. Ini nak cari mana? Mana nak cari? Itu tak sabit hutang lagi. Sebab itu, Allah perintah kat kita, jadi orang takut. Takut apa? Hati tu sentiasa rasa takut. Ya Allah, kalau aku nak masuk syurga, aku tak mampu. Sebab salah aku banyak. Maka sentiasa berharap rahmat dengan rahmat Allah. Lalu kita sentiasa berusaha. Kita islahkan diri kita. Kita bukan orang baik. Tapi kita berusaha. Kita nak jadi yang terbaik tak mampu. Tapi jadilah yang baik. Jangan jadi yang rosak. Dia tak mampu jadi yang terbaik. Tapi dapat jadi orang baik tu alhamdulillah. Baik. Kedua, apabila mendapat sesuatu yang besar daripada kesenangan dunia, dia menganggapnya sebagai musibah. Ini orang takwa. Semakin dia dapat nikmat, dia nampak dah. Ya Allah, luluskan aku dari ujian ini, supaya nikmat yang datang kepada aku menjadikan aku hamba yang semakin bersyukur kepada Engkau. Kita ada ingat apa? Kita kena senang. Wah, ni kira hebat ni. Ada tak? Kadang-kadang ni saja nak usik kawan-kawan. Masa dia bujang, mengaji tak berhenti, keliling kampung. Masjid mana? Bukan dia yang nampak. Allah bagi dia bini seorang. Hilang 5 tahun. Jadi nikmat tu jadi rahmat kan? Nikmat tu jadi apa? Nak fikir sama? Masa naik motor kemarin, keliling masjid dia pergi. Boleh kereta? Tak ada. Rupanya, dengan nikmat yang Allah bagi dekat dia, dia semakin jauh dengan Allah. Dia bukan semakin dekat dengan Allah, tetapi semakin jauh dengan Allah. Ini nak jaga. Orang tu ingat, alhamdulillah, nikmat. Kena tengok kesan daripada kita menerima nikmat itu. Apa jadi kat aku? Apa jadi kat aku? Kita jadi orang. Kita jadi semakin baik. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Senang. Tak susah dengan Allah Ta'ala ni, tak susah nak kira. Dengan orang susah. Dengan Allah Ta'ala tak susah. Orang tanya saya, Ustaz, saya buat ni tak dapat pun macam orang lain dapat. Ulama habaq nak kat kita, beritahu dah, kita tak mau ikut. Allah akan balas sesuatu amalan mengikut kadar keikhlasan kita. Kita ikhlas tahu mana? 20%. Nampak 20%. Ikhlas banyak mana? 30%. Allah balas 30%. Ikhlas tahu mana? 50%. Nampak 50%. Ikhlas 100%. Dapat 100%. Datang pula hadis Nabi SAW, bukan, yang ni kalam ulama. Apa dia kata? Sebanyak mana kita yakin dengan Allah, sebanyak itu datangnya pertolongan Allah. Kita yakin banyak mana? Kita yakin 10 datang. Kita yakin 20%, 20% datang. Kita tak boleh tipu Allah, tuan-tuan. Ikhlas kah? Yakin kah? Kita tak boleh tipu Allah. Allah tahu. Kalau orang boleh tipu,
Dia pakai cantik sikit, serban putih, jubah putih, bubuh pula lidak tang ni satu, serkup bagi ke tu sampai 3 serban. Oh yang ni, yang ni tok pakih ni. Ana, dia tipu orang, tak susah. Orang, naklah orang lah. Lagi senang. Ana. Tapi Allah boleh tipu. Kalau sebelah-sebelah sana, dia cakap, serelumlah macam mana pun baju tu. Allah tahu. Abdullah bin Ubay ni duduk sebelah Nabi tuan-tuan. Abdullah bin Ubay duduk sebelah Nabi. Dia tipu orang beriman. Tapi dia tak boleh tipu Allah dan Rasul. Duduk sebelah. Semayang dengan Nabi. Jangan dia buat min. Orang dia boleh tipu. Sehingga Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila dia duduk jumpa orang beriman, dia kata apa? Aku orang beriman. Wa iza khalau ila syayatinihim. Dia jumpa puak dia, setan-setan dia, kata Allah. Dia kata apa? Qalu inna ma'akum. Kita sama lah, kita geng weh, jangan dia. Nampak? Tapi Allah boleh tipu tak? Allah tahu. Senang. Jadi sekarang ni kita nak buat kerana orang ke kita nak buat kerana Allah? Tanya. Kita kena buat kerana Allah. Sebab Allah didik kita. Lillahi ta'ala. Mengaji. Lillahi ta'ala. Mengajar. Lillahi ta'ala. Allah didik kita. Tapi kenapa kita tak dapat didikan Allah? Jangan buat kerana lain. Kerana Allah. Ya. Kena belajarlah tentang. Belajar ni, sebab itu kata ulama apa dia? Daripada ndui sampai lagi tak mati, ngaji. Ngaji. Ya. Saya mengaji lagi tuan-tuan, bukan tak mengaji. Mengaji lagi. Belajar lagi. Betul tak aku buat ni? Ketiga. Apabila dia mendapat sedikit kenikmatan daripada urusan agama, dia memandangnya sebagai keuntungan yang besar. Bila dia dapat buat ibadat, tak banyak pun. Dia dapat mengaji, macam kita pagi ni dapat mengaji. Dia rasa yang ni manfaat yang besar lah kat aku. Orang lain dah duduk kalut dah ni, nak pergi kenduri kahwin. Ya tak? Kalut ni, hari Ahad ni, ramai banyak kenduri kahwin ni. Ana, sanding-sanding ada. Kan? Pengantin perempuan kan, pakai gencu semua, mata buat eyeshadow macam traffic light ada. Kan? Pejam merah, klik kuning. Kan? Lagi buka baru hijau jalan. Pengantin nak lagu tu pak kaki mengaji tu. Kadang-kadang pengantin lagu tu kaki mengaji juga. Lepasan Universiti Islam. Jantan pakailah rantai sikit. Bagi macam pengantin. Semua hidup sekali dia kata. Pasal lah masuk neraka orang lelaki pakai rantai. Kan selalu sekali-sekali masuk neraka. Dia kata tak apa. Lepas hari ni kita taubat lah. Ingat neraka tu. Ya. Ada share partner kot. Boleh jual saham. Tak, dia kalam dia gitu. Redha bil kufrin kufrun. Redha bi maksiatin maksiat. Kita redha. Benda tu maksiat. Kita redha. Macam mana? Kalau bagi sumbangan RM10 macam mana?
Agak-agak masuk pengantin tak tanya. Allah masukkan mereka ni dalam neraka, lalu kita nak lepas itu lah. Tak lepas. Dia kata, ya Allah, Tuan Haji ni, Ustaz ni dia mai doakan saya, Ustaz. Ya Allah, dia doa saya. Macam mana saya boleh nak masuk neraka seorang? Walaupun saya pakai inai. Inai ni boleh pakai, bukan tak boleh. Pengantin perempuan boleh pakai inai. Tapi ketika perhiasan itu ditunjukkan kepada laki-laki yang boleh dikahwininya, maka hukumnya haram kerana dipanggil tabarruj. Tapi kalau dia pakai untuk suami dia, tak ada salah. Saya tak kata orang perempuan pakai inai haram. Tapi bila perhiasan itu ditonjolkan, maka dia jadi tabarruj. Tabarruj ini hukum dia haram. Orang perempuan boleh tak pakai gencu? Boleh. Tapi tak boleh lah nak pergi tunjuk dengan orang, bibir tu. Nak pakai di rumah, diharuskan untuk suami dia. Tapi kalau dah buh merah, pergi tunjuk dengan orang, kemudian jalan buat muncung pula. Yang tu dosa. Yang tu tak boleh. Tapi kita rasa, alah Ustaz, tak apa. Bersalah. Ikutlah. Ikutlah. Sebab kita yang pilih jalan tu. Allah bagi kepada kita pilihan. Iaitu syurga dan neraka. Di sana, tak ada istilah tak puas hati. Sebab yang menghukumnya adalah zat yang bersifat dengan sifat adlun, maha adil. Allah yang bersifat dengan hakim. Sebab itu jika ada perasaan takut kita dalam dunia ni, maka berhati-hatilah. Sebab apa kita tak mampu nak lawan Allah? Tak mampu. Sebelum saya nak mai Manjung ni, saya bercakap dengan anak murid saya. Saya kata dekat dia orang pada, saya panggil diri saya ni ayah dengan anak-anak dan budak-budak lah. Saya kata ayah ni, dia panggil Abi kan, Melayu dia ayah lah. Ayah ni muda-muda lu, katam silat ni tak tahu apa jenis silat tu katam. Kan? Katam silat, berapa jenis silat? Bukan satu silat. Punya ketegang dia orang tua nak mampu ni. Bukan satu jenis, banyak jenis katam. Yang tu belum lagi ilmu batiniah lagi. Zaman-zaman tahun 90 tu, orang gila cari tu ilmu tu. Saya habaq dia. Tapi aku tak mampu nak lawan malaikat maut dia. Aku tak mampu lawan malaikat maut. Kalaulah kita khatam 7-8 jenis silat, ilmu batin lagi, 2-3 ilmu batin, malaikat maut datang, kita boleh handah lah kata. Tak apa. Main seorang lah. Dia main seorang lah. Dia tarik lah. Tak mampu lawan. Mana buah kilas kita? Mana buah tepih kita? Tak terbit pun. Hebat tara manalah kita zaman muda kita. Kita tak mampu lawan Allah. Dia hantar satu saja tentera dia. Ya. Jadi, dalam kehidupan ini, jika kita nak lawan Allah, nak lawan juga. Aku nak lawan juga. Allah tak bagi, Nabi tak bagi, kita nak lawan juga. Terpulanglah. Saya buat main cerita ni bukan nak beritahu yang saya ni silat banyak. Dah. Nak beritahu cerita hak gencu buat tadi. Ketegaklah lagu mana kita sekalipun tak mampu kita nak melawan Allah. Nak habaq yang tu ya. Tapi nak bagi faham lagi, konalah kok silat. Nak cerita pasal tentang saya tak tahu. Dia ceritalah pasal diri sendiri. Ni cerita pasal pendekar Mustar tu.
Cerita hak dulu-dulu lah. Yang keempat, dah 2 lagi. 4, 5, berhenti. Buat tentang nah, ingat saya pesan tadi, kalau ada benda-benda yang Allah larang, patah balik. Tuan-tuan terjah juga, terpulanglah. Walaupun yang tu kawan baik kita, adik-beradik kita sekalipun. Orang tanya saya, Ustaz buat kan Ustaz? Saya buat begitu. Alhamdulillah, mereka tak benci saya pun. Kita dah ingat, mereka benci kita. Mereka tak benci pun. Mereka kata apa? Kami faham. Kami faham, kata. Kan tak boleh mai, kami tahu. Sebab kenduri kami tu ada benda-benda ni. Kami faham, tapi nak buat macam mana, dia kata. Belah keluarga ni minta. Kami buat je lah. Belah keluarga minta masuk neraka ramai-ramai, kami ikut lah. Tapi dia pun tak marah saya. Dia kata, pada ketika kita benar-benar nak mempertahankan agama Allah, tegas. Maka, kita bukan dibenci pun. Tak. Maka orang lain akan menghormati kita. Ini pengalaman hidup saya. Sampai dia patah lah. Abang tak main lah ni. Dia kata, dia tahu dah. Rantai orang perempuan, gencu, penuh mulut. Dia kata. Nak masuk sampai dalam hidung. Dia kata. Tak main dah ni, tahu dah. Kita pun mesej lah. Minta maaf lah, tak boleh main. Faham bang, faham. Dia kata. Tahu dah, abang tak main. Dia kata. Anak kami menikah ke ni. Ni kadang-kadang pun jagalah. Kita nak lebihkan Allah kan, nak lebihkan manusia? Yang tu yang kita tanya tadi kita. Yang keempat. Lalu dah, kalau cerita kahwin ni dia tak boleh, dia melajak jauh sangat. Yang keempat, tidak memenuhi perutnya dengan sesuatu yang halal lantaran takut akan bercampur dengan sesuatu yang dia jaga perut dia. Zaman ni, zaman orang tak kira halal haram, janji boleh jadi duit. Janji boleh jadi duit zaman ni. Kadang-kadang macam-macam, kita tengok pelik lah zaman ni. Wallahu alam. Yang kelima, inilah. Melihat orang lain bersih dari dosa, sedangkan melihat dirinya sendiri penuh dengan dosa. Ini orang bertakwa. Dia sentiasa menganggap dirinya lebih bersalah daripada orang lain. Itu kalau kita tengok mereka-mereka ni banyak cakap aku bodoh, aku jahat, saya jahat, saya bodoh, hak pandainya kamu, hak baik kamu, saya jahat lagi. Kerana apa? Kerana mereka ini lebih memandang orang lain itu bersih dan dirinya sebenarnya kotor. Kenapa dia pun buat macam tu? Sebab mereka menjaga diri mereka ini supaya tidak terkeluar daripada golongan ahlu tuqa, takutkan Allah, kerana mereka takut mereka tergolong dalam golongan orang-orang yang kibir, orang yang sombong dengan apa yang telah mereka perolehi. Jadi setakat ni saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Rasa